pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, bersama-sama kita mengabadikan masa yang Allah luangkan untuk kita pada malam ini dengan kita membaca kitab yang bernama Usul At-Tauhid, pada mengatakan mengenali jalan-jalan keimanan kepada Allah yang Maha Agung. Usul At-Tauhid nama kitabnya. Mudah-mudahan kita kenal siapa yang kita sembah dan diterima penyembahan kita daripada yang disembah itu, dan diiktiraf kita sebagai hamba-hamba Allah, dan dengan itu dapatlah kita ganjaran yang disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Apa ganjarannya? Tak lain tak bukan ialah syurga. Fadkhuli fi ibadi. Lagi ujungnya apa? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Jangan terkeluar daripada golongan hamba-hamba Allah. Karena di akhirat nanti kita akan dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sekali manusia akan dibariskan Allah kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan tu hanya 3 barisan sahaja yang beriman. Bermakna 117 barisan lagi tu semuanya kapio-kapio belaka. Jadi kita pilih nak yang mana? Nak masuk dalam barisan 3 tu ke ataupun nak masuk dalam barisan yang ke-117. Jadi sebab itu kita kena faham betul akidah ni, faham betul ilmu tauhid ni, faham betul siapa yang nak kita sembah ni, faham betul ni kita nak tunduk kepada siapa, kita nak patuh kepada siapa, kita nak sujud kepada siapa, nak puja siapa, nak takut kepada siapa dan sebagainya. Kena faham betul-betul. Nanti takut tak masuk dalam golongan 3 golongan yang diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Baik, malam ni kita nak baca muka surat berapa? Yang Rumi 45. Baik. Syahadan. Syahadan ni bukan nama orang ya. Syahadan artinya apa? Bermula. Syahadan ya, bermula. Setengah kitab dia dua-dua bubuhnya. Kalau kita baca Hidayatul Salikin, yang nama belakang tu dah tamat. Syahadan bermula katanya ya. Syahadan bermula pula. Apa tu? Syahadan, hamba hendak datangkan satu misal yang 5 perkara. Ya, hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada 5. Apa dia hukum wad'i? Iaitu apa dah? Hukum wad'i itu ada 5 perkara. Hukum wad'i itu syarat, lagi yang kedua mani', yang ketiga sahnya, yang keempat batalnya, yang kelima ada 5 hukum wad'i dia. Batalnya, mani'nya, sebabnya. Yang pertama sebab. Yang pertama sebabnya. Kenapa kita sembahyang zuhur? Sebab matahari sudah tergelincir ke barat. Kenapa kita puasa? Sebab sudah nampak anak bulan Ramadan. Itu sebabnya. Yang kedua apa? Syaratnya. Syaratnya dia mukallaf, dia balik dan sebagainya. Wajiblah dia mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Itu nama hukum apa? Wad'i. Wad'at ain ya. Hukum wad'i namanya. Yang ketiga mani'nya. Mani' ini bukan sungai mani'. Mani' ni artinya apa? Yang menegah dia melakukan ibadah. Itu namanya mani'. Macam orang perempuan sembahyang tu wajib, tapi bila ada mani' dia jadi haram sembahyang. Apa dia mani'nya? Apabila datang darah haid, tak boleh sembahyang. Itu namanya mani' ya. Itu akan kita bicarakan insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat sahnya. Kalau kita sembahyang tu betul,
bacaannya betul, rukunnya betul, ya. Kemudian ikhlas kerana Allah, maka dikira sah dan diterima sembahyangnya itu dan diberi ganjaran. Yang kelima batal. Apa dia batal? Dikira tak sah, tak diterima, reject. Itu batal. Sembahyang batal, puasa batal, zakat batal, haji batal apabila melanggar syarat-syaratnya, apabila melanggar rukun-rukunnya, apabila sesuatu yang tidak kita laksanakan sedangkan kita mesti laksanakan, namanya batal. Itu batal ibadah itu. Ada juga yang batal lain pahalanya. Ibadah itu sah tapi pahalanya batal. Kalau kita buat ibadah itu bukan kerana Allah, riya, ujub dan sebagainya. Itu akan kita baca insya-Allah. Itu formula ya. Syahadat, hamba hendak datangkan satu misal yang 5 perkara. Hukum wad'i bagi satu pekerjaan. Apa saja pekerjaan kita buat tu ada hukum wad'inya, ada sebabnya, ada syaratnya, ada mani'nya, ada sahnya, ada batalnya. Itu 5 hukum tu. Apa saja? Mayang ada 5 hukum, puasa ada 5 hukum, haji ada 5 hukum, zakat ada 5 hukum. Apa saja mesti ada hukum wad'inya. Faham? Bermula sebabnya, maka iaitu seperti jual, maka terkadang wajib ya, seperti jual, kadang-kadang wajib jual tu. Kadang-kadang apa namanya? Yang 5 perkara yang wad'i bagi satu pekerjaan, maka iaitu seperti jual, maka terkadang wajib ya. Bermula sebabnya iaitu keadaan. Keadaan apa? Pembeli tadi, mustari namanya, pembeli tadi. Iaitu muqtar. Muqtar itu artinya orang yang kelaparan. Kalau orang tu kelaparan wajib dia jual, wajib dia beli dan sebagainya, jual beli nanti. Itu jadi syarat. Bermula syaratnya keadaan balik, penjual tu mesti balik. Itu kanak-kanak tak sah jual beli tau. Penjual tu mesti balik. Apa arti balik? Apa arti balik? Bukan balik ke kampung. Apa arti balik? Sudah cukup sampai umurnya. Itu artinya balik. Sampai umurnya. Kalau lelaki tak ada apa-apa tandanya, umur berapa tahun? 15 tahun. Kalau perempuan tak ada apa-apa tanda, berapa umur? 15 tahun juga. Dengan syarat dia lebih daripada 9 tahun. Lebih daripada 9 tahun, dah sampai 15 tahun, kira balik ke tu. Tapi kalau ada tanda-tanda, macam orang lelaki tandanya mimpi bersetubuh dan keluar mani. Walaupun dia belum umur 15 tahun, tapi dah lepas 9 tahun, umur 10 tahun dia mimpi bersetubuh keluar mani. Faham tak? Balik itu. Wajib dia sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam ya. Kira balik itu. Kalau perempuan, 2 tandanya. Yang pertama mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Yang kedua dia datang darah haid bulanannya. Dah lepas umur 9 tahun datang haid, itu balik itu. Wajib dia sembahyang, wajib menutup aurat, wajib puasa Ramadan dan sebagainya. Itu balik sampai umurnya. Itu jadi syarat dia tu ya. Keadaan balik iaitu penjual itu mukallaf. Mukallaf tu artinya apa? Apa tu mukallaf? Orang-orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Mesti dijalankan perintah Allah. Yang wajib mesti buat. Yang haram mesti tinggalkan. Yang sunat elok buat. Yang makruh elok ditinggalkan. Yang harus tanya apa? Tanya selera. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Tapi bila dibuat dia tak tinggal harus lagi. Yang harus tu dengar oleh tuan-tuan dan puan. Yang harus tu bila kita laksanakan, dia pergi tukar kepada 4 hukum tadi. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Boleh jadi harus 4 ya. Boleh jadi makruh. Wajib, haram, sunat, makruh. Itu asalnya harus. Udah menung namanya. Ya ke ni? Macam mana boleh jadi wajib? Benda tu harus saja, macam makan. Bendanya wajib ke, sunat ke, harus ke apa? Harus saja makan tu. Kalau wajib makan dah macam. Kalau wajib dah makan dah macam. Kejap ni dosa ke dah. Kenapa dosa? Tak ada makan. Patutnya makan je, jangan kau je lain
ngap wajib. Ini makan dah. Tak ada siapa yang makan, nampak? Jadi dia harus. Makan tu harus. Makan dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi bila makan, boleh tak makan tu jadi wajib? Boleh tak? Kalau dia buluh, tahu ke buluh? Kalau tak makan, tumpuk. Faham benda macam ni? Kalau tak makan, dia tumpuk. Apa hukum makan? Wajib lah. Bagi kasut sikit, bagi faham betul-betul. Udah buluh benar? Tahu buluh? Dia berhenti kejap perak ni. Udah buluh apa benar-benar? Kalau tak makan, tumpuk lah tu. Kata wajib dia makan. Bila makan jadi haram? Bila makan jadi haram? Kalau dia puasa Ramadan, makan apa hukumnya? Haram dah. Kalau dia makan benda-benda yang haram, haram lah hukumnya. Kalau dia makan duit rasuah, apa hukumnya? Haram lah. Kalau dia beli barang makan, barang tu halal, tapi dia belinya duit lepas kena nombor ekor, apa hukumnya? Jadi haram. Bila dia sunat? Bila makan jadi sunat. Asalnya harus dah. Bila dia jadi sunat? Bila dia sebelum makan, dia baca doa dulu. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dapat pahala sunat. Kemudian ikut adab-adab makan tu. Kalau makan depan dengan apa bersama-sama dengan ustaz, siapa biarkan dulu ngambil barang makan tu? Siapa dulu? Ustaz lah dulu. Itu untuk menjadi ustaz tu, tahu? Kalau orang tua, siapa dulu? Orang tua dulu. Kalau ustaz tu tua, lagi lah dia dulu. Itu sunat hukumnya, dapat pahala. Kemudian duduk atas kaki tu, itu sunat. Kemudian berhenti sebelum kenyang, itu sunat. Makan. Padahal hukumnya harus saja. Tapi bila kita ikut peraturan-peraturan adab-adab makan, dia jadi sunat. Bila makruh? Bila makruh makan? Tak faham ke masalahnya? Bila makan jadi makruh? Bila makan benda-benda yang makruh. Makan jerin tanam, apa hukumnya? Makan petai, apa hukumnya? Makan kenuak, apa hukumnya? Makan benda tu halal tapi kenyang benar, apa hukumnya? Mula-mula makruh. Kalau kenyang lagi tambah sampai keluar nak muntah, itu dah jadi apa? Dah jadi haram. Jadi dia bertukar hukum. Bukannya harus saja, asalnya dia harus. Begitulah yang lain-lain. Benda tu harus tapi boleh bertukar kepada 4 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu dia ya. Lagi apa? Syarat tadi bermula syaratnya keadaan balik, iaitu penjual itu mukallaf. Dan keadaan mustari, yang pembeli tadi. Iaitu muqtar, orang yang Islam. Yang maksum itu dipelihara daripada dipelihara darahnya, maksum. Dipelihara darahnya, ataupun kafir zimmi, orang Islam itu dipelihara darahnya. Jangan pandai-pandai kalau nak nakut orang Islam mengeluarkan darah ya, haram hukumnya. Dipelihara darah orang Islam. Itu namanya maksum, dipelihara. Atau kafir zimmi. Kafir zimmi itu pun dipelihara juga. Kafir zimmi siapa? Orang kafir yang mahu mengaku tunduk kepada undang-undang Islam. Itu namanya kafir zimmi. Kafir yang dibiarkan mereka itu dalam keadaan kafir dan tidak diganggu mereka, tapi mereka dengan syarat bersetuju dan menerima undang-undang Islam, pemerintahan Islam. Dan keadaan makanan, iaitu lebih daripada hajat. Itu makruh tu. Makan tu pula lebih daripada hajat. Itu dia makan, tak apa ya. Bermula manik. Tadi manik tadi ya. Manik itu apa? Iaitu muqtar. Muqtar artinya apa? Apa tadi muqtar? Dia Islam yang maksum dipelihara. Manik ya.
Iaitu muqtar yang balik, iaitu penjual tu mesti balik. Itu apa namanya? Manik ya, yang mencegah dia tu. Kalau dia bukan muqtar tak boleh. Kalau dia bukan balik tak boleh jual beli lagi. Itu namanya manik ya. Yang menegah dia daripada melakukan ibadat. Bermula sahnya iaitu wujud sebabnya dan sempurna segala syaratnya. Sebabnya ada, dia sembahyang zuhur setelah gelincir matahari. Lepas itu sembahyangnya betul, bacaannya betul, rukunnya betul, gerak-gerinya betul, kedudukannya pun ikhlas semata-mata kerana Allah. Apa hukumnya sembahyang tu? Sah, diterima, dapat pahala. Kalau sah dapat pahala. Tapi kalau baca tak betul, kalau Fatihah tak betul baca mana? Batal lah dia, tak sah lah dia. Ya? Apa contohnya? Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah ke dah? Sah ke dah? Tak ada orang ke ni? Sah ke dah? Kenapa tak sah? Allahu Akbar. Sah ke tak sah? Kenapa tak sah? Akbar. Alif kaf di atas apa? Di atas ak. Ini action dulu. Allahu Akbar. Action dulu. Ak pun benar. Ada orang sembahyang bunyi tu. Depan saya ni tak ada lah. Sini tak ada. Tempat lain ya. Allahu Akbar kata. Kadang di azan pun juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata. Ak pun benar. Sah ke tak sah? Tak sah ya. Takbiratul ihram tu wajib. Mesti sebut betul-betul. Dia ayat Quran. Ayat Quran bukan boleh sebut main-main, bukan boleh cincai-cincai. Kena sebut betul-betul. Dia ada hukum. Cakap Melayu tak ada hukum. Tapi Al-Quran dia ada hukum, mesti baca betul-betul. Cakap Melayu ada ke? Saya hendak ke Candan Desa. Ada bunyi tu? Ada ke bunyi tu cakap Melayu? Tapi Quran mesti baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh je lah ya. Jangan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak orang baca bunyi tu? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak orang baca bunyi tu? Sah ke tak sah? Baca bunyi tu sah ke tak sah? Maliki Yaumiddin. Betul ke? Dan sebagainya. Saya bukan nak ngajar tajwid lah. Maka Ustaz Fakhrul Razi kan dia pakarnya. Tapi nak mengatakan ada yang sah, ada yang batal. Kalau tak betul batal, kalau betul baru sah. Baik. Jadi yang manik tadi. Bermula batalnya, tadi manik dah sebut dah. Bermula sahnya iaitu wujud sebabnya dan sempurna segala syarat yang tersebut itu dan ketiadaan manik boleh. Bagus sah. Bermula batalnya iaitu ketiadaan sebab. Tak ada sebab. Belum bulan Ramadan, puasa Ramadan. Mana maunya? Tak ada sebab. Belum cukup hal, belum cukup nisab, dia keluarkan zakat. Tak sah lah ya. Batal namanya. Iaitu ketiadaan sebab atau ketiadaan syarat atau wujudnya manik. Bila ada manik, tak boleh jadi ibadat. Bila ada benda yang mencegah, macam orang perempuan datang haid, boleh ke dia sembahyang? Tak boleh sembahyang. Boleh ke dia puasa? Tak boleh puasa. Kerana datang apa? Datang manik. Manik tu pencegah daripada dia melakukan ibadah. Itu manik. Bermula batalnya ketiadaan manik, ketiadaan sebab. Kalau tak ada sebab, buat aja, batal tu. Atau ketiadaan syarat atau wujudnya manik. Ada wujudnya manik, dia jadi batal. Dan terkadang sunat. Sunat ya. Suatu sunat jual suatu syaratnya sangat berhajat. Mustari yang lain daripada muqtar. Ya, mustari tu orang yang nak beli tu. Dia pula sudah balik. Dia bukan kanak-kanak, dia balik. Dia sangat berhajat kepada benda itu, maka sunat dia jual kepada orang itu, ya. Dapat pahala. Suatu akan sebagai hajat yang harus akan dia oleh syarak. Tapi benda yang dijual tu biar benda yang harus. Benda yang diizinkan oleh Allah untuk berjual beli dengannya. Tepung bolehlah, gula bolehlah, garam bolehlah. Toto boleh. Toto boleh tak? Sekali lagi. Toto boleh? Boleh.
Apa salahnya tilam toto? Ya Allah. Bukannya toto yang nombor tu. Itu dia boleh ya? Sah. Ya. Yang diharuskan dia oleh syarak. Kemudian tengok 1, 2, 3, 4. Ada syarat, ada mani', ada sah, ada batal. Syarat yang pertama syaratnya. Syaratnya iaitu apa? Baligh. Syarat nombor 1 baligh iaitu mukallaf. Bila baligh baru dia mukallaf, baru dia wajib menjalankan hukum Allah Taala. Yang wajib kena dibuat, yang haram kena ditinggalkan, yang sunat dibuat seboleh-bolehnya, yang makruh ditinggalkan sebanyak-banyaknya. Itu bila dah balik baru boleh. Yang kedua manik. Manik itu yang mencegah tadi ya. Manik iaitu muqtar ataupun balik. Kalau balik baru dia, kalau datang manik setelah balik tu baru dia tak boleh mengerjakan ibadah. Macam wanita, dah cukup umur dia, dah balik, dah 9 tahun lebih, datang haid. Itu datang manik tu. Tak boleh dia mengerjakan ibadah. Yang ketiga sahnya, dengan wujud sebab, ada sebab baru sah. Dan sempurna syarat pun ada. Dan nafi manik itu tak ada. Tak ada yang mencegah dia daripada melakukan ibadah. Maka sahlah ibadahnya tu. Kalau dia sembahyang, sahlah sembahyangnya. Kalau dia puasa, sahlah puasanya. Kalau dia zakat, sahlah zakatnya. Kalau dia naik haji, sahlah hajinya. Itu syarat apa? Syaratnya sempurna syarat dan tak ada manik. Ada sebab. Sebabnya ada, syaratnya cukup, maniknya tak ada. Baru sah. Yang keempat batal. Ketiadaan yang tersebut itu. Apa? Sebab tak ada, syarat tak cukup, kemudian ada pula manik, tak sah ibadahnya. Dan terkadang haram jual suatu itu kemudian daripada yang kedua pada hari Jumaat. Kemudian daripada yang kedua pada hari Jumaat. Ada yang haram tu ya. Menjual itu pada hari Jumaat. Sebabnya kerana apa? Kerana meluput ia akan sembahyang Jumaat. Ingat ayatnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikril fas'au ila ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikril bani tinggalkan kamu akan jual beli. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kamu kepada sembahyang Jumaat, orang dah azan, bersegeralah kamu dan tinggalkan jual beli. Masa itu tak boleh jual beli lagi dah. Kemudian yang kedua, haram jual beli masa itu ya. Kemudian daripada bank yang kedua tu, kemudian daripada bank yang kedua pada hari Jumaat. Tak ada bank tu. Kemudian daripada yang tu, daripada bank kedua, bukan yang tu, potong EY tu, B ya, BANG bank. Bank kalau nak faham betul azan yang kedua. Ketika orang dah khotib dah naik atas mimbar, boleh jual beli lagi tak? Boleh ke jual beli lagi, beli pisang di luar tu lagi boleh? Tak boleh dah. Pada bank yang kedua tu, masing-masing nak mesti apa? Mesti dengar khotib berkhutbah pada hari Jumaat ya. Jangan sembang lagi masa ketika itu. Ini dah datang awal, tapi ngorja ke pisang dulu. Nak cerita apa tu? Global punya cerita. Semua cerita. Orang dah azan, buat tak kerti ni jadi. Itu haram hukumnya. Jual beli haram ya. Baik, sebabnya kerana meluput ia akan sembahyang Jumaat. Itu syaratnya mukallaf. Syarat dia mesti mukallaf. Mukallaf tu apa? Tandanya ada 4. Ingat tuan-tuan dan puan. Ada 4 tanda mukallaf. Yang pertama akil. Apa kata akil? Akalnya sempurna, tidak gila, tidak pula terlalu bingung. Itu artinya akil. Orang yang berakal yang sempurna. Tak ada gila dan tidak pula bingung benar. Setakat 5 UPSR belum bodoh lagi, belum bingung lagi. Dia bingung sehingga dia tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Itu jadi bingung. Dia tak kenal. Dua-dua dia katanya tak lembu dia katakannya dua-dua. Itu baru dia tak wajib. Dia apa?
Tak dapat membezakan yang mana najis, yang mana suci. Itu baru dia tak wajib mengerjakan yang perintahkan oleh Allah Ta'ala. Tak wajib meninggalkan yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama, aqil. Yang kedua, baligh. Tadi dah kita cerita balik tadi ya. Artinya apa? Umurnya dah sampai. Lelaki atau perempuan umur berapa tahun? 15 tahun. Dengan syarat lebih daripada 9 tahun. Tapi kalau ada tanda, walaupun belum 15 tahun, dia kira balik betul. Iaitu orang lelaki tandanya apa? Mimpi, bersetubuh dan keluar air mani. Ya, orang perempuan ada dua tanda ni. Yang pertama, mimpi bersetubuh dan keluar mani. Yang kedua, datang haid. Bila dua-dua tu ada, maka dia sudah mukallaf betul. Baliklah namanya, ya. Itu empat. Yang ketiga sempurna panca indera ni. Itu tanda orang mukallaf tu. Sempurna hawas. Kalau kita baca kitab tu, sempurna hawas. Dalam Islam, hawas yang dipakai hanya satu saja. Salah satu. Sama ada pendengaran atau penglihatan. Kalau dia boleh nampak, telinga pekak, mukallaf ke bukan? Dia nampak, tapi telinga pekak, mukallaf ke bukan? Mukallaf lah tu. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib apa? Dia mukallaf. Atau dia buta, tapi telinga dengar. Macam? Mukallaf juga. Yang tidak mukallaf, kalau dua-dua tak ada, mata tak nampak, telinga tak dengar, itu baru bukan mukallaf. Itu pun kecacatan itu mesti dialaminya sebelum dia memayyiz, sebelum dia kenal mana suci mana najis. Itu ya. Umur dah masa 5 tahun dia buta dan pekak, sampai dia besar buta pekak. Dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dah umur 74 baru buta dengan pekak, tuan-tuan, umur dah 74, tahu ke sampai umur 74 baru buta baru pekak. Betul dia datang ni, aku tak wajib dah sembahyang, aku dah buta, aku dah pekak kata. Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh, ya. Itu sempurna hawas. Yang keempat, sampai seruan Rasul kepadanya. Dia tahu tentang Islam. Seruan, dia dengar azan dalam TV, dia dengar di masjid-masjid, dia tahu orang sembahyang, dia nampak orang pergi sembahyang, dia nampak orang baca Quran, dia dengar baca Quran dalam TV. Maknanya sampai seruan Rasul kepadanya. Ketika itu dia tak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dia duduk di hutan belantara yang tak pernah dengar tentang Islam. Dia duduk di hutan Amazon umpamanya, ya. Tak pernah dengar tentang Islam. Tak pernah nengok pun. Dengar pun tak pernah, nengok pun tak pernah. Pengalaman pun tak ada. Dia tahu hidup dia apa? Hidup dia ikut fitrah dia aja. Contohnya, dia naik kapal terbang. Umurnya ketika itu 2 tahun. Kapal terbang MH370. Lepas tu, kapal terbang tu jatuh. Mana jatuhnya? Di hutan belantara Afrika. Jatuh tu. Jadi dia umur 2 tahun. Dia seorang je hidup. Lain semua mati. Dia pun merangkak keluar dari kapal terbang tu. Dia seorang je hidup. Yang lain mati. Bila merangkak tu, apa buat? Datang beruk belek. Udah besar jadi apa? Jadi Tarzan. Tarzan apa? Tarzan di Apeman. Tahu kenapa apa Tarzan di Apeman? Tarzan di Ape Man. Tapi orang kamu gajah macamnya. Mana kena orang gajah tu? Mana kena? Dia lah. Dia macam apa? Tarzan di Apeman. Tarzan di Apeman, dia bukan mukallaf. Kenapa? Dia tak pernah tahu tentang Islam. Dia tak pernah dengar tentang Islam. Dia tak pernah nampak orang Islam sembahyang dan sebagainya. Dia bukan mukallaf. Dia tak berdosa kalau tak sembahyang. Dia tak berdosa kalau tidak menutup aurat. Itu sebab Tarzan dia menutup aurat kan? Pakaian Tarzan apa nak? Pakai cawat je, tak ada menutup aurat. Dia tak berdosa. Tapi bila dia pergi ke London, Tarzan in London apa tak? Di London ada orang Islam? Ada. Ketika itu dia sudah jadi mukallaf kan? Okey, itu nama mukallaf. Faham tu? Jadi dia bila mukallaf wajib dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajib pula dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Dan terkadang makruh jual beli
seperti orang yang menjual kain kapan orang mati, ya, makruh rupanya. Menjual kain kapan orang mati. Sebabnya membawa ia akan banyak bercita-cita, ia akan banyak orang mati. Faham kena berarti ni? Dia doa, ya Allah matilah orang ni, matilah orang ni, matilah orang ni, lekatlah matinya ni. Ya, laku kain aku ke ni ya. Itu yang makruh tu. Ini dalam kitab ni bukan saya lembut ya. Yang kedua, syaratnya. Syaratnya balik. Balik itu ialah mukallaf ya. Orang mukallaf dia mesti balik. Yang ketiga maniknya. Keadaan mustari tadi, yang pembeli tadi, sangat berhajat kepada menutup aurat. Dengan itu kain atau baik itu artinya yang pembeli tadi. Sangat berhajat penjual sangat berhajat kepada harganya, hendak membayar hutang. Umpamanya dia ada berhutang kedai, ya, duit tak ada nak bayar, tiba-tiba tengok ada orang mati, dia datang beli kain aku, kain kapan aku, dia jual kain kapan tau. Ketika itu apa? Sangat berhajat. Ketika itu wujudlah wujud manik itu, menutup aurat ya. Iaitu keadaan mastari sangat berhajat kepada menutup aurat, dengan itu kain atau baik yang sangat berhajat kepada harga yang hendak membayar hutang umpamanya, iaitu makruh hukumnya itu ya. Itu datang manik itu makruh jadinya. Kemudian sah nombor 4 sah ya, wujud sebabnya dengan sempurna segala syaratnya dan nafi maniknya. Tak ada manik sah tu. Dan syaratnya sempurna, sebabnya pun sempurna. Kemudian batal tu tak sah ya. Ketiadaan segala yang tersebut itu. Dan terkadang harus jual suatu. Kadang-kadang harus. Tadi yang makruh, tadi ada yang haram, ada yang sunat. Yang harus apa pula? Dan terkadangnya harus jual sesuatu. Iaitulah asalnya, hukum asalnya harus ya. Sebabnya berhajat yang am, bagi tiap-tiap manik dan mustari tadi ya. Akan harga yang dan mata benda, akan harganya dan mata benda itu. Masa itu harus. Boleh dia jual, boleh tak jual boleh. Yang kedua syaratnya keadaan balik dan mustari mukallaf keduanya, artinya akal dan balik keduanya. Berakal itu patutnya akil sebetulnya ya. Berakal, berfungsi akalnya dan balik keduanya. Ketiga maniknya tak ada. Kalau ada tak ada manik sah, kalau ada manik tak sah. Iaitu waktu bank yang kedua pada hari Jumaat. Ingat tadi kan? Bank yang kedua pada hari Jumaat. Ketika itu tak boleh jual beli lagi tu. Dia jadi manik, haram jual beli ya. Bank yang kedua pada hari Jumaat atau jual beli riba. Jual beli duitnya duit riba. Baru lepas kena nombor ekor, bergunanya duit nombor ekor tu untuk beli barang. Apa hukumnya? Haram ya. Yang diharamkan akan dia atau jual hak orang dengan tiada izin tuannya. Dia jual orang lain punya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Haram hukumnya. Tak sah. Batal ya. Itu maniknya. Yang keempat sahnya. Sempurna segala syaratnya. Sempurna segala syarat tadi. Sebab ada. Lagi. Syaratnya ada. Lagi. Betul buatnya. Tidak ada manik. Itu baru sah ya. Tidak ada manik. Dan nafi maniknya. Tak ada manik. Yang kelima batalnya ketiadaan, syarat tak cukup, sebabnya tak ada, dia buat aja, maka tak sah, batal itu ya. Ketiadaan yang tersebut itu faham olehmu akan misal ini supaya engkau dapat ambil akan dia. Ingat tiap apa yang kita buat ada 5 hukum. Hukum batini tadi ya. Apa saja, semayang ada 5 hukum, puasa ada 5 hukum, haji ada 5 hukum, umrah ada 5 hukum. Apa dia? Yang pertama sebab. Yang kedua syarat. Yang ketiga mani'. Yang keempat sah. Yang kelima batal. Itu 5 hukum wad'i namanya. Apa saja. Orang dulu ngaji dia belajar yang ini dulu, baru dia belajar semayang, baru dia belajar najis, baru dia belajar mengenal ayat dan sebagainya. Yang ini dulu. Tapi sekarang ni banyak kita langkah-langkah aja, tak ada belajar itu lagi. Baik, tambih. Apa itu tambih? Tambih. Apa tambih? Asalnya sebutnya tambihun. Tambihun. Bukan makan bihun.
Artinya apa? Peringatan. Ada tak satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin? Ada tak? Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi mereka-mereka yang lalai. Itu tanbihun. Bagi ingat. Ya. Ada baca sini tak? Kitab tu? Tanbihul Ghafilin. Bacalah. Banyak macam-macam situ ada. Tentang syurga, tentang neraka, tentang taubat, macam-macam tajuknya best-best tu tau. Tanbihul Ghafilin. Ada ke buku tu? Di rumah ada? Ada? Ada bagus. Kalau tak ada? Kalau tak ada? Kalau tak ada, carilah. Mana cari? Mana cari? Kampur lah. Itu Tanbihul Ghafilin namanya. Peringatan bagi mereka-mereka yang lalai. Ya. Itu namanya tanbihun. Ketahui olehmu bahawasanya hukum itu jika disandar akan dia kepada orang yang maksum, orang yang terpelihara tadi, yakni orang yang terpelihara akan dia daripada jatuh kepada dusta, iaitu Allah Ta'ala dan Rasul, maka iaitu hukum syarak. Itu namanya hukum syarak, ya. Dan jika disandar akan dia kepada orang yang tiada maksum, maka iaitu hukum adat. Kalau tak ada di situ maksum, tak ada terpelihara, itu hukum syarak tu. Hukum syarak tu ada 5 aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu namanya hukum syarak, ya. Hukum syarak tu 5. Kalau tidak disandarkan kepada apa tu, yang tidak maksum, maka hukum itu hukum adat aja. Apa itu hukum adat? Hukum adat. Bukan adat tu bila kahwin sandin, itu bukan adat. Bila mengandung nak beranak ada menenggang perut, itu bukan hukum adat. Itu syarak tu. Hukum adatnya apa? Adatnya bila makan kenyang. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan tiada. Faham ke mana? Okey. Ada makan, ada kenyang. Itu ada dengan ada. Sekali lagi. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, tiada. Sekali lagi. Ada makan, tiada lapar. Ya Allah, demek. Bila ada makan, tak adalah lapar. Itu ada dengan tiada. Sekarang ni, tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Tiada makan, ada. Tiada makan, ada. Ada. Tiada makan, ada kenyang. Lapar lah. Tiada makan, ada lapar. Okey. Tiada dengan tiada pula. Tiada makan, tiada kenyang. Itu dia. Ada dengan ada dengan tiada. Lagi? Tiada dengan ada lagi, tiada dengan tiada. Itu kalau nak belajar ilmu tauhid, nak itu dulu tau. Itu namanya hukum adat. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, ada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. 4 ya. Ada dengan ada lagi. Ada dengan tiada lagi. Tiada dengan ada lagi satu. Tiada dengan tiada. Itu namanya hukum adat. Biasanya hukum itu. Tetapi tidak semestinya berlaku seperti itu. Ada dah makhluk yang tak makan, tak minum, tapi tak ada lapar-lapar. Ada ke tak? Ada. Siapa? Malaikat mana ada makan, mana ada minum, tapi tak ada pula apa ya. Tapi biasanya begitu. Macam yang lain contohnya, api itu biasanya membakar. Tapi Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Ada tak ketika api tak membakar? Ada tak ketikanya api tak membakar? Bila? Ada orang yang dibakar dalam api tak angul? Siapa? Siapa orang dibakar dengan api tak angul? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Dibakar dengan api tak angul. Elok aja, nyerongin je lepas tu. Orangnya dah kentung dah tu. Allah perintahkan api jadi sejuk. Qulna ya nar
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu peristiwa Nabi Ibrahim. Dimasuk ke dalam api. Lalu Allah perintahkan api jadi sejuk. Nyongin dia jadi dalam api itu. Udah padam api tu, orangnya dah rentung Nabi Ibrahim, dia kata tak ada. Elok je, baju je pun tak ada comot. Itu dia. Kerana itu nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu jampi api tu. Qulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Siapa kena api baca tu, insya-Allah tidak apa? Tidak kuat mudaratnya. Dipelihara dia. Siapa nak nerai api ni boleh tak? Lepas ngaji dah nerai. Itu api sebesar surau ni. Itu baca. Qulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Itu masuk dalamnya. Siapa nak nerai kan? Ini kita try. Tapi kalau nak nerai jaga, akidahnya mesti dengan macam akidah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti akhlak Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti macam ibadah Nabi Ibrahim. Mungkaloidah. Tahu ke mungkaloidah? Masuknya orang, keluarnya haram. Kalau bukan macam Nabi Ibrahim. Itu dia. Itu adat ya. Adatnya api itu membakar. Tetapi dengan izin Allah, dia tidak membakar. Adatnya air itu melemaskan. Ada tak orang duduk dalam air 3 hari 3 malam tak ada mati? Siapa? Nabi Yunus. Masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tak ada mati-mati pun, elok je. Apa dibacanya dalam perut ikan tu? Apa dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok je dimuntahkan ikan tu balik ke tepi laut. Itu Nabi Yunus. Itu hukum adatnya, air tu melemahkan. Tapi kalau dengan kehendak Allah, dia tidak memudaratkan manusia. Adatnya kalau nak anak apa buat? Apa buat? Kahwin. Ada mak, ada ayah, barulah ada anak. Tapi ada tak orang yang jadi tak ada mak, tak ada anak? Siapa? Siapa jadi tak ada mak, tak ada anak? Nabi Adam. Maknya siapa? Anak bapaknya siapa? Tak ada mak, tak ada bapak. Anak aja, dia je jadi. Siapa mak, siapa bapaknya? Itu Allah nak tunjukkan kekuasaannya kepada kita. Nak membetulkan tauhid kita tu. Adatnya kalau ndak anak mesti ada bapak, mesti ada mak. Baru dapat anak. Adatnya. Tetapi dengan kehendak Allah, Adam dijadikan tanpa bapak, tanpa mak. Dijadikan daripada tanah yang bercampur dengan air. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada air yang bercampur dengan tanah. Itu Nabi Adam. Ada tak orang yang dilahirkan yang jadi bapa ada, mak tak ada? Ada? Mudah menang. Ada tak bapa ada, mak tak ada? Ada tak? Ada. Opah kita itu, siapa nama opah kita? Hawa, Siti Hawa. Bapaknya Nabi Adam. Dia jadi daripada rusuk Nabi Adam. Kira bapak dia tu benih Nabi Adam tu. Mak, siapa maknya? Maknya siapa? Tak ada maknya. Jadi daripada rusuk Nabi Adam je. Mengapa dia jadi macam tu? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum adat tu. Adatnya ada bapa, ada mak, baru ada anak. Tapi ketika yang contohnya ni tak ada mak, ada bapa aja. Ada tak manusia dijadikan Tuhan, ada mak, tak ada bapa? Ada ke tak ada? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dilahirkan tanpa bapa. Sedangkan dia mana pernah bergaul dengan lelaki pun. Siti Maryam tu tak pernah bergaul dengan lelaki. Dia ditempatkan satu tempat peribadatan antara dia je. Makan pun tak ada apa, dia hantar dia bapa angkatnya tu makan. Tengok-tengok dah ada makanan. Rupanya dia dapat makanan dari syurga. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, dia melahirkan anak yang bernama Isa alaihissalam. Ini bukan apa, nak ngajar kita tentang kekuasaan Allah Ta'ala.
Itu hukum adat. Hukum adat tu dia begitu. Ya, memang begitu, boleh dicuba. Tetapi ada kalanya dia tidak berlaku seperti mana yang kita kehendaki. Itu hukum adat ya. Kalau tak percaya cubalah. Api itu biasanya membakar. Kalau tak percaya? Kalau tak percaya buat. Sekucur letak jari itu kepada api macam mana? Terbakar ke tak? Kalau dia tak percaya. Pisau tu biasanya apa? Pisau tu biasanya apa? Memotong. Biar ke tak? Tak percaya? Pergi ambil pisau, hari tangan tu. Putus ke tak? Tapi ada tak ketikanya pisau tu tak boleh memotong? Ada tak ketikanya pisau tu tak memotong? Bila? Siapa yang tak boleh dipotong di pisau? Jenuh nyembelih tak bidak je gelut. Apa? Siapa orangnya? Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail itu anak siapa? Dia tidak ke belajar sejarah pun. Nah, anak apa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu isterinya siapa? Siti Hajar. Sebelum Siti Hajar tu ada lagi seorang isterinya namanya apa? Siti Sarah. Jadi bila lahir aja Nabi Ismail, Siti Sarah dah mula jealous. Tak nak tengok Nabi Ismail tu, tak nak Siti Hajar tu, tak nak dekat dengan dia. Jenuh mau rungut-rungut dia dengan Nabi Ibrahim. Suruh apa? Jangan dekat dengan dia. Allah nak uji. Dan Allah izin dengan belah tu. Allah perintah kepada Nabi Ibrahim supaya bawa Siti Hajar tu jauh daripada Siti Sarah. Maka dia bawa jauh daripada Mesir tu, bawa ke Mekah. Sampai di Mekah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail apa? Sampai di Mekah apa buat? Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim balik kepada Siti Hajar. Tinggallah Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Ketika itu Siti Hajar kesian tengok Nabi Ismail tu ngobak. Ada tahu ngobak? Merau. Aduh mak, kuak. Rupanya kawan tu dah haget. Nak mencari ayuh. Jadi Siti Hajar tu buat? Berlari-lari anak daripada Bukit Safar kepada Bukit Marwah. Berlari-lari anak. Nak mencari apa? Mencari ayuh. Pergi patah, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Berapa kali? 7 kali. Lepas itu baru dia teringatkan anaknya Nabi Ismail. Apa anak aku ni kata. Dia pun pergi tengok. Tengok. Apa dia tengoknya? Nabi Ismail tengah ngentak-ngentak kakinya ke bumi. Keluar daripada tumitnya tu apa? Ayuh. Ayuh dari tanah. Lalu dia buat apa? Dikepungnya ayuh tu. Apa kata dia? Masa kepung ayuh tu? Zam. Apa tu zam? Berkumpul kamu kata. Dari situlah dapat apa? Terbitnya telaga Zam-Zam sampai sekarang ni. Itu sejarah Nabi Ismail. Maka besarlah Nabi Ismail. Pendek ceritanya, masa itu lalu satu rombongan. Rombongan itu pula masa itu kering kontang siapa tak ada tau. Siapa tak ada, Siti Hajar dengan Ismail aja ada. Lalu satu rombongan tengoknya kawasan situ subur, boleh tanam pokok dan sebagainya. Mereka minta izin dengan Siti Hajar untuk tinggal di situ. Maka berlakulah pertempatan yang pertama di sana. Dan diizinkan oleh Siti Hajar tu. Mereka menduduklah di Mekah tu. Hasil-hasil dia bagi setengah kepada Siti Hajar. Sampailah Nabi Ismail tu menjadi besar, jadi kanak-kanak, jadi remaja. Ketika itu Nabi Ibrahim sayang benar, teringat-ingatkan anak Nabi Ismail. Sudah besar tu. Dia jadi remaja. Pergilah dia tak tahan, dia pun pergi nak tengok mana rupa anaknya. Tengok udah remaja kanak-kanak itu, Maka sangatlah gembiranya dia, sayangnya dia. Lepas itu dia mimpi Allah memerintahkan dia apa? Untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Cuba rasa kalau kita baru kenal, baru jumpa kejap-kejap itu, tengah sayang benar, tengah peluk cium anak. Lepas itu mimpi malam tu, kamu diperintahkan supaya menyembelih anak kamu. Macam boleh kan? Siapa boleh? Itu Nabi Ibrahim. Lepas itu dia pula
4 malam betul-betul mimpi tu bukan sekali tau. Malam esok mimpi lagi, malam lusa mimpi lagi, malam tulat mimpi lagi, malam tonggeng mimpi lagi. Menyuruh dia menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dia pun tak tahan sudahnya, dia pergi kabur pada anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkan aku supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Dia nanya kepada Nabi Ismail. Apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kata Nabi Ismail. Kamu akan dapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Aku sabar. Kamu buatlah apa yang Allah perintahkan. Kalau kita dah jadi Nabi Ismail dah macam udahlah ditinggalkannya di padang pasir tu. Tak ada dia bagi makan, tak ada dia jenguk-jenguk ke, sakit ke, demam ke. Tak ada siapa yang apa? Tak ada siapa yang peduli. Tinggal ada dia dengan mak tu. Tiba-tiba dah besar, nak nyembelih pula. Agaknya apa reaksi kita kalau begitu? Aku nak nyembelih kamu, kata bapa. Apa tak? Kalau saya lah, apa jawabnya? Oh, saya dah besar nak nyembelih ya. Tengah kecil bapa tak pedulikan saya ya. Tak peduli saya ni hidup ke mati ke, demam ke tak peduli. Sekarang ni tiba-tiba nak nyembelih saya. Ini tak. Itu kalau saya lah. Tapi apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Kerana yang merintah tu Allah Ta'ala. Jadi sembelih rupanya tak lut. Itu nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak lut. Sembelih lagi, tak lut lagi. Sudahnya dia ambil pisau tu, lempuk dikatuknya batu besar tu. Pecah dua batu tu. Tajam pisau aku ni. Sembelih lagi, tak lut lagi. Lepas tu baru Allah datangkan wahyu. Sudah tu. Tak payah sembelih lagi kerana dia akan digantikan dengan kibas. Datang kibas dari langit. Kibas tu dari mana datang? Siapa tahu? Kuis perdana malam ni. Kibas tu kibas apa? Kibas pengorbanan Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Habil korbankan kibas. Diterima Allah, hilang kibas tu. Dia cari binatang yang terlalu gemuk, yang bagus, yang sehat, yang berkilat-kilat, itu dia jadi korban. Qabil dia petani, dia buatnya apa? Dia korbannya apa? Dia korbannya gandum. Dia cari gandum yang usang sekali, yang amper tu bukan amper, yang tak diisi, yang penuh dengan bubuk-bubuk. Itu dijadikan korban. Itu ada cerita lain tu ya. Dalam surah lain. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Baca surah apa saya tak ingat dah. Ingat, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang anak-anak Adam dengan cerita yang benar. Ketika diperintahkan mereka berkorban dan Allah terima seorang daripada mereka dan menolak seorang lagi yang lain. Lalu yang kena tolak tu mengabuk, aku akan bunuh kamu, katanya. Qala la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Kata dia yang kena ugut tu pula, Habil tadi, apa kata? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima pengorbanan orang yang bertakwa sahaja. Itu cerita lain tu. Jadi korban Habil itulah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dia pun nyembelihlah korban itu, ya. Nabi Ismail tak adalah kena sembelih lagi. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Taala. Allah yang Maha berkuasa. Baik. Itu hukum adat tadi. Panjang benar cerita hukum adat tadi. Bahawasanya tiap-tiap satu daripada hukum itu ada bukan ke mana dia? Hukum adat dah hilang. Hukum adat. Hukum tanbih tadi ya. Hukum adat tadi. Dan jika disandarkan dia kepada orang yang tiada maksum, maka iaitu hukum adat. Dan jika tiada disandarkan dia kepada suatu daripada keduanya, maka itu namanya hukum akal. Hukum akal tu apa tu ya? Hukum penerimaan akal dalam sesuatu kenyataan.
Dia tak payah dicuba-cuba. Hukum adat nak kena cuba. Ya tak? Kalau makan kenyang, nak cuba ke tak? Nak tahu betul ke tak, apa buat? Makan dah, kenyang ke tak, nak kena cuba. Kalau tak makan, buluh. Nak tahu apa buat? Nak tahu apa? Try lah tu sama makan 3 hari. Apa macam? Itu hukum adat. Pisau tu adatnya memotong. Api itu adatnya membakar. Kena cuba dulu. Tetapi dia tidak semestinya berlaku. Itu namanya hukum adat. Hukum syarak apa katanya? Kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 hukum itu. Itu hukum syarak. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kalau tak ada, bukan syarak pun bukan, hukum adat pun bukan, namanya hukum akal. Dia hanya fungsi akal saja. Terima ke tak? Itu hukum akal. Adakah akal menerima kenyataan itu atau tidak? Kalau menerima, artinya wajib. Kalau tak menerima, artinya mustahil. Kalau boleh terima, boleh tolak, itu namanya harus. Payah nak faham ya. Okey. Allah itu hidup, apa katakan? Allah itu hidup, apa katakan? Terima ke tak? Lagi sekali. Allah itu hidup, terima ke tak kan? Apa katakan? Katakan. Itu dalam bahasa tauhidnya wajib. Artinya akal hanya akan menerima ada aja. Allah itu ada hidup, terima ke tak terima akal? Terima. Itu wajib. Kalau saya kata Allah itu mati, terima ke tak? Tak terima ke tak? Terima ke tak terima? Tak terima. Itu namanya apa? Mustahil. Akal tak terima adanya mati tu. Akal hanya menerima kalau Allah tak mati. Tak ada terima. Kalau ada tak terima. Contoh lain, Allah itu bodoh. Ambil. Terima ke tak? Tak terima. Artinya hidup kena. Indo kata orang kopi. Tak terima. Kalau kata akal tu, coba. Itu wajib tu. Allah itu berkuasa. Apa katakan? Apa katakan? Allah itu mendengar. Apa katakan? Allah itu sentiasa melihat. Apa katakan? Itu wajib. Allah itu peka. Apa katakan? Indo. Pandai pun. Artinya apa? Kalau Indo tu apa? Mustahil tu. Ataupun kita kata nanti pukul 12 malam karang hari akan hujan. Apa katakan? Apa katakan? Pukul 12 nanti hari akan hujan. Apa katakan? Apa katakan? Entahlah. Tahu entahlah? Artinya boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Lagi 4 tahun Fato akan jadi Menteri Besar Perak. Apa macam? Apa macam? Entahlah. Bukan mesti ya, bukan tidak. Bukan tentu tidak. Entahlah. Itu namanya harus namanya. Itu hukumnya harus. Jadi hukum akal ada 3 aja. Hukumnya ada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Itu hukum akal ya. 3 aja hukumnya. Itu namanya hukum akal. Akan kita apa lagi insya-Allah ya. Akan kita detailkan akan datang insya-Allah. Jika tiada bersandar akan dia kepada sesuatu daripada keduanya, ya, artinya dia tak ada bersandar kepada yang maksud ataupun bukan bersandar kepada hukum adat, itu namanya hukum akal. Hukum akal itu artinya fungsi akal terhadap satu-satu kenyataan mengenai ketuhanan. Itu hukum akal ya. Namanya hukum akal. Hukum akal itu ada 3 aja, iaitu wajib. Wajib itu artinya menerima yang ada saja. Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu namanya wajib. Kalau kita baca kitab tua lagi teruk tau. Apa katanya? Tiada terupa bagi akal akan tiadanya. Tiada terupa. Apa benda terupa ni? Orang ingat terupa tu 4-wheel drive. Jadi tiada tergambar oleh akal akan tiadanya. Apa arti mustahil? Tiada terupa bagi akal akan adanya. Kalau ada benda tu akal tak terima. Itu arti mustahil. Apa arti harus? Diterima akal ada dan tiada. Ada pun diterima akal, tiada pun diterima akal. Macam kita ni. Boleh ada, boleh tak ada. Ya ke tak? Kalau kita tak ada, terima akal tak?
Kejap ni ada. Nampak tak saya? Terima tak? Ustaz Ibrahim tengah duduk depan tuan-tuan ni. Ya. Terima tak? Lagi entah berapa lama lagi, tengok dah tak ada. Ustaz Ibrahim dah ke mana? Dah ke mana? Udah tak ada ke mana? Udah masuk dalam tanah. Terima tak? Mana pergi Ustaz Ibrahim? Udah apa? Udah qalu. Terima tak? Terima. Ada pun terima, tak ada pun terima. Itu namanya harus. Selain dari Allah semuanya harus berlaku. Selain daripada Allah semua harus berlaku. Boleh ada, boleh tak ada. Diterima akal ada dan tiadanya. Itu hukum akal. Ini kita nak ngaji tauhid macam tu ya. Dia dah tamat pun. Sini dah tamat ke tak? Risalah tauhid dah tamat ke belum? Dah tamat, dah boleh ngajar dah tu. Itu dia. Baik, dan ketahui olehmu pula bahawasanya tiap-tiap satu daripada hukum yang tiga ini, iaitu hukum apa? Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Sekali lagi, hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Salah satu dua tiga tadi. Bahawasanya tiap-tiap satu daripada hukum yang tiga ini terbagi ia kepada hukum dengan tasawur dan tasdik. Ada hukum lagi dah, namanya tasawur. Tasawur tu gambaran. Tasdik yang sebenarnya. Tasawur dan tasdik. Dan tiap-tiap satu daripada tasawur dan tasdik itu, iaitu terbagi ia kepada daruri dan nazari. Daruri itu diterima akal automatik, tak payah fikir-fikir. Terima secara automatik je, daruri. Tak payah nak fikir lagi. Contohnya, Allah tu ada. Kena fikir ke? Ya ke Allah ni ada? Kena fikir ke tak? Kena fikir tak? Allah itu ada. Kena fikir ke tak? Tak payah. Itu dia daruri, automatik aja kita terima. Contohnya, alam ini siapa menjadikannya? Allah menjadikannya. Allah dah sebut. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Semua orang terima. Acong terima, Ramasami terima, John terima bahawa alam ni siapa menjadikannya? Allah Taala. Itu daruri. Tak payah kabur. Tak payah apa? Tak payah fikir-fikir. Macam satu campur satu. Nak fikir kan? Satu campur satu. Nak fikir kan? Nak ambil satu. Tu pula satu. Satu, dua. Nak betul kan? Tak ada. Automatik dia tahu. Itu namanya daruri. Tak payah fikir-fikir. Dia tahu je. Dan tiap-tiap satu dari daripada tu daruri dan nazari. Nazari pula artinya apa? Nazari ini artinya kena fikir betul-betul, kena bahas betul-betul. Kalau tidak dia tak betul, tak salah. Kalau tidak dia tak boleh terima. Kena bahas betul-betul. Contohnya Allah itu sifatnya qidam, kena bahas benar. Kena dibincangkan benar, kena dipikirkan benar-benar. Kalau tidak tentu dapat jawapan yang salah. Qidam Allah, bapaknya Allah tu kena dipikir. Itu namanya nazari. Berarti nazari tu apa? Diperhatikan benar-benar. Macam soalan tadi lah. Kalau satu campur satu, daruri kan nazari. Daruri. Tapi kalau saya kata satu campur dua kali tiga, berapa jawab? Satu campur dua kali tiga, berapa jawab? 9. Iya ke jawab 9 tu? Kalau tak fikir salah. Satu campur dua kali tiga, jawab berapa? Udah tak pandai jawab dah. Satu campur dua kali tiga, berapa? Sana? 9. Berapa? Budak jawabnya berapa? 7. Yang betul je 7. Udah benar. Dia tidak ngaji matematik mari. Satu campur dua kali tiga. Dalam ilmu matematik, kalau ada campur dengan darab sekali dalam satu soalan, buat yang mana dulu? Buat yang mana dulu? Dia tak ngaji matematik ke? Retu SPM dapat berapa matematik? Berapa? Satu campur dua kali tiga. Buat mana dulu? Buat mana dulu? Yang mana buat dulu? 2 kali 3. 2 kali 3 berapa?
One more time. 2 kali 3 berapa? 6. Campur 1? 7. Jawab 7. Tak semua salah belakang. Nampak? Graduate belakang. Salah belakang malam ni. Pasal tak fikir. Patutnya kena fikir dulu. Itu nazari. Macam qidam Allah kena fikir dulu. Kalau tidak tak boleh terima. Baqa Allah tak boleh terima. Begitu dia mukhalafatuhu lil hawadith, kena fikir dulu. Baru boleh kita terima. Itu namanya nazari. Itu dua. Tiap-tiap satu daripada tasawur itu dan tasrih itu, iaitu terbagi dia kepada dua, iaitu daruri dan nazari. Dan tiap-tiap satu daripada keduanya itu terkadang terbagi dia kepada wajib zati dan wajib aradi. Wajib zati, wajib aradi. Wajib zati itu zat itu mesti wajib. Aradi itu wajib yang mendatang. Itu akan datang kita baca itu insya-Allah ya. Wajib zati dan wajib aradi. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Apa dia wajib zati, apa dia wajib aradi. Saya sudah ngajar kejap ni 1 jam 5 minit 49 saat. Berarti dia dah cukup dah tu.